Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen Alu Data Wizard dan juga netizen Nadi Duit. Juga sekarang ini kita juga buat page, masukkan video ini di page Fakih Mall. Okey, apa yang kita akan sembangkan pada hari ini adalah kita sembangkan berkaitan dengan panggilan kita telah berbicara sebelum ini berkaitan dengan BMC, Business Model Canvas, dan hari ini ialah kita masuk kepada sambungan daripada yang siri keempat. Siri keempat kita berbincang tentang bagaimana untuk mengeluarkan idea-idea bisnes apabila kita melaksanakan Business Model Canvas BMC. Sebelum ini kita berbincang tentang idea bisnes. Apabila kita nak keluarkan idea bisnes, persoalan-persoalan yang kita kena tanya adalah adakah idea itu sesuai untuk personal kita dengan kebolehan, kemahiran dan juga kepakaran yang kita ada. Yang keduanya, adakah idea yang kita nak keluarkan tentang bisnes itu ada demandnya berdasarkan fakta dan figure, berdasarkan pada analisis ringkas yang bukannya berdasarkan pada emosi kita semata-mata untuk berniaga kan. Kadang kita nak berniaga ni emosi kita lebih-lebih menyebabkan kita tak nampak apa kehendak market yang sebenarnya. Yang seterusnya kita juga berbicara tentang market yang kita nak masuk. Adakah kita nak masuk market ini sebagai nak bersaing sebagai orang yang orang baru, nak bersaing sebagai orang yang ingin mencari, orang kata macam nak bergaduh dalam market, ataupun kita bersaing sebagai kita alternatif kepada kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam market supaya kita dapat memberikan satu kepuasan pada pelanggan, menyelesaikan masalah-masalah pelanggan yang belum diselesaikan lagi. Okey, yang keempat kita juga berbicara tentang adakah bisnes yang kita nak buat ini, idea bisnes yang kita nak masukkan ini merupakan idea yang boleh memberikan profit, ada profitnya kan, supaya kita tidak masuk dalam keadaan welfare kan, seperti Lily yang membakar diri untuk menerangi orang lain. So kita tengoklah harga di pasaran, tengok kos produk kita macam mana. Kita juga tengok adakah kita ni masuk berdasarkan kepada trend-trend semasa ataupun kita tahu kita masuk kita boleh kekal lama dalam market. Dan seterusnya kita berbicara juga tentang produk dan servis kita lah. Apakah produk dan servis kita ni sesuatu yang boleh repeatability, yang sentiasa customer akan beli, ataupun sekali beli dan terus tak beli dah. Dan orang kata sekali beli terus selesaikan masalah, ataupun customer sentiasa membeli kerana dia merupakan produk yang sentiasa diperlukan oleh customer. Itu yang kelima. Yang keenam yang kita juga berbicara tentang market reaction. Apakah dia dikatakan sebagai market reaction apabila berlakunya perubahan? Apakah tindakan market apabila berlakunya perubahan dalam kita, dalam harga naik turun, situasi semasa kan, berkaitan dengan ekonomi? Apakah tindakan market terhadap barang kita, terhadap produk kita, terhadap servis kita, terhadap harga yang kita tentukan? Itu yang keenam. Yang hari ini kita sambung pula tentang break even. Apabila kita berbicara tentang break even, kita nak tanya diri kita lah. Apabila kita nak membuatkan idea dalam berkaitan dengan bisnes kan. Adakah break even kita ni break even yang senang dicapai ataupun adakah tidak? Adakah kita punya fixed cost kita, benda-benda yang sama ada jualan ke tak ada jualan ke, dia tetap kita kena bayar, kita kena keluarkan sebagai fixed cost atau cost tetap. Adakah dia akan menyebabkan lambatnya untuk kita mencapai break even kita? Dan seterusnya kita kena tanya juga tentang variable cost. Adakah semakin banyak produk itu dikeluarkan, semakin banyak servis itu diberikan, semakin banyak variable cost. Kos-kos yang berubah-ubah ni yang akan bertambah-tambah mengikut banyaknya produk dan servis dibuat. Tidak ada pengurangan. Biasanya dalam satu bisnes, apabila banyak je volume dikeluarkan, kita akan lihat bahawa variable cost dia akan turun. Kerana apa? Kerana kita dapat memberikan sesuatu nilai ataupun kita dapat mengurangkan kos-kos yang melebihan kepada produk tersebut yang kita nak keluarkan. Jadi itu bermaksud mana kita akan menjana lebih banyak keuntungan. Dan inilah yang kena dilihat oleh para usahawan, kerana apabila sentiasa kos bertambah, variable cost sentiasa bertambah, akan menyebabkan profit kita akan menjadi semakin kurang dan terusnya akan mengganggu perjalanan bisnes kita. So kita juga kena kena tanya apabila nak berlaku dengan break even ini, adakah market membenarkan bahawa produk ini akan digunakan dengan keadaan harga yang sedemikian. Itu maksudnya. So itu antara yang berkaitan dengan break even. Break even ni dia ada pengiraannya. Pengiraannya ni dia ada banyak-banyak jenis pengiraan. Yang ni pun kita kena belajar bagaimana pengiraan break even pertama, bagaimana setengah break even itu dikira supaya kita dapat melihat bahawa
apabila kita mengeluarkan produk atau servis, kita mesti memastikan bahawa dalam berapa tempohnya break-even ini berlaku. Kan kita tak mahu break-even ini berlaku dalam tempoh yang begitu lama kerana dia akan mengganggu perjalanan bisnes kita. Okey, itu yang ke-7. Yang ke-8-nya adalah kita bertanya juga tentang diri kita, tentang idea-idea kita berkaitan dengan modal untuk kita laksanakan ataupun untuk kita launchkan, kita perkenalkan produk dan juga servis kita. So benda ini, modal atau capital ini kita kena tengok juga. Sebab apa? Ada setengah-setengah bisnes memerlukan capital yang begitu besar. Ada capital yang dikatakan tidak memberikan manfaat pada jangka pendek tapi memberikan manfaat pada jangka panjang. Sekarang ini kita tengok tentang modal. Ada setengah-setengah bisnes mereka meletakkan contohnya renovation kedai. Kadang-kadang renovation kedai itu terlalu besar, terlalu banyak duit diletakkan di situ dan akhirnya modal untuk operasi bisnes akan terganggu. Adakah perlu bisnes kita, kalau kita ada kedai, adakah perlu bisnes yang ada kedai, ada premis ini, kita perlu letakkan kita punya modal banyak pada renovation untuk menarik pelanggan datang, ataupun kita fokus dulu kepada servis kita, kepada produk kita, kepada apa sahaja yang boleh menyelesaikan masalah pelanggan sehingga pelanggan boleh trust kepada kita. Selepas itu bila ada keuntungan barulah kita renovate kedai kita, baru kita renovate premis kita. So sebab apa renovation ni kadang-kadang dia memakan 60% ke 70% daripada seluruhan modal yang kita letak pada peringkat permulaan. Itu kena hati-hati juga. Ramai orang kadang dia buat yang cantik-cantik, lepas tu buat bisnes 6 bulan 7 bulan dia tutup dah sekali. Kecantikan, keindahan kedai, premis, hebat bagaimanapun dia tidak boleh membuatkan bisnes itu boleh meletakkan dalam posisi yang boleh hidup lama. Begitu juga setengah orang dia menganggap bahawa kalau kedai itu cantik, kedai itu lawa, maka orang berebut datang untuk masuk kedainya. Kita tidak juga. Sebagai contohnya, kalau restoran itu terlalu cantik, kadang-kadang pelanggan akan merasakan bahawa kalau masuk restoran tersebut harganya tentulah mahal berdasarkan pada renovation, berdasarkan kepada apa yang kita hiaskan pada kedai. Walaupun kadang produk kita tidaklah mahal sangat, tetapi kerana renovation itu yang menyebabkan customer rasa takut nak masuk. Baik dia masuk ke kedai yang biasa-biasa sebab dia tahu kedai biasa harga pun biasa-biasa. Kedai begitu cantik, dia begitu kemas, itu bersusun, itu cantik punya decoration dia, itu maknanya kedai itu pada harga yang mahal. Sedangkan kita nak tahu supaya customer masuk, padahal produk kita tidaklah mahal sangat. Kita bukan berada dalam produk yang premium. Itu kadang nak tengok produk kita produk premium ke, produk biasa ke. Sebab apa? Itu menandakan kepada kita bahawa bagaimana persepsi pelanggan kepada apa yang kita laksanakan. Sebab itulah dalam meletakkan modal pada hias-hias, pada renovation ni kena tengok juga apakah produk dan servis kita berada di kategori yang mana. Itu berkaitan dengan capital, modal untuk kita laksanakan, untuk kita launchingkan suatu perkara. Itulah bisnes kita. Idea itu kena tengok juga. Dan seterusnya yang ke-9 juga dalam BMC ini, kita kena tanya juga diri kita berkaitan dengan teamwork dan juga leadership. Sebab apa? Dan apabila kita nak buat bisnes, nak pergi jauh, akhirnya kita memerlukan satu teamwork, satu gerak kerja pasukan yang begitu tersusun supaya setiap perkara yang kita nak fokus itu kita akan lebih fokus. Dan juga kita meletakkan konsep leadership, bukan saja leadership pada kita sebagai business owner, juga leadership daripada barisan-barisan pengurusan, leadership daripada pengurusan atas, pengurusan pertengahan, pengurusan level bawah, kan, penyelia kita, pengurus kita memerlukan juga konsep leadership. So apabila leadership diperlukan, maka kita kena mikirkan bagaimana untuk membentuk satu modul yang boleh membangunkan manusia dan membangunkan leadership yang akhirnya menjadikan bisnes kita maju dengan adanya orang-orang yang hebat yang boleh membangunkan bisnes kita. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita akan bincang lebih detail lagi tentang ini dan kita sambung lagi insyaAllah masa akan datang. Dan kita doakan supaya sebagai usahawan ini sentiasa kita mencari ilmu baru, mencari kemahiran baru. Apabila kita berada dalam situasi pandemik sekarang ini, situasi MCO yang belum tak tahu bila nak habis lagi, kan. So kita kena sentiasa mencari ilmu baru, sentiasa mencari teknologi yang boleh kita pelajari untuk kita memajukan diri kita sebagai seorang usahawan. Kita juga mahu kita sentiasa menggapai impian-impian telah kita nyatakan, kan, yang bertulis yang telah kita sebutkan dalam diri kita dan juga yang kita pilih, yang kita sentiasa mahu capai. Dan juga kita sebagai seorang usahawan sentiasa kita menerobos citra diri, mencari identiti dan kebolehan diri kita, pasukan kita untuk kita terus maju dalam bisnes kita ceburi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.